Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada minggu ini, iaitu pelajaran solat darjah 5. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah solat jamak, muka surat 68 hingga 70. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat membezakan solat jamak dengan betul. Minggu lepas, pelajaran kita ni ialah sembahyang qasar, dan hari ini kita akan sembahyang jamak. Cikgu ulang minggu lepas sedikit tentang sembahyang qasar tu ialah ia dipendekkan tu. Sembahyang tu rakaatnya dipendekkan daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat. Itu kalau sembahyang qasar. Tapi kalau sembahyang jamak ia menghimpunkan, dihimpunkan dalam waktu satu waktu. Sembahyang jamak ialah menghimpunkan sembahyang zuhur dan asar, maghrib dan isya dalam satu waktu. Maksudnya di sini ialah zuhur dan asar itu dihimpunkan di dalam waktu zuhur ataupun dihimpunkan di dalam waktu asar. Sama je dengan maghrib dengan isya. Sembahyang maghrib dan isya itu dihimpunkan sama ada di dalam waktu maghrib atau dihimpunkan di dalam waktu isya. Berarti dalam satu waktu tu. Sembahyang jamak hanya boleh dilakukan apabila seseorang bermusafir lebih dari 2 marhalah, iaitu 56 batu atau 91 kilometer. Maksudnya di sini, kejauhan untuk menjadi seorang musafir itu, yang dipanggil musafir itu adalah mesti perjalanan jauh kita ni berjalan itu hendaklah melebihi daripada 91 kilometer. Kalau macam kita ni contohnya, kalau dari Brunei Muara ni menuju ke Miri, kamu tahu kan Miri tu macam mana jauhnya? Macam-macam itulah keadaan jauhnya lah. Lebih kurang. Sembahyang jamak terbahagi kepada dua, iaitu jamak takdim. Jamak takdim ni ialah maksudnya zuhur dengan asar tu ditunaikan di dalam waktu zuhur. Maksudnya zuhur dengan asar kan, sembahyang dulu zuhur. Di dalam waktu zuhur tu, selepas itu habis dah sembahyang pada zuhur, sembahyang lagi asar. Tetapi asar ni di dalam waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Jamak takdim ni maksudnya diawalkan. Diawalkan macam zuhur dengan asar. Sembahyang apa yang dulu? Artinya yang dulu waktu yang dulu ialah zuhur. Jadi ia ditakdimkan, jadi sembahyang zuhur dan asar tu dihimpunkan menuju kepada waktu zuhur. Contoh yang kedua iaitu maghrib dengan isya ditunaikan dalam waktu maghrib. Maksudnya kalau maghrib dan isya, apa yang dulu? Yang dulu adalah waktu maghrib. Jadi sembahyang maghrib dengan isya ni dihimpunkan, ditunaikan di dalam waktu maghrib. Itu yang dinamakan jamak takdim. Sementara jamak takhir ini diakhirkan, bukannya diakhirkan waktu, tapi diakhirkan dia punya sembahyangnya tu menuju kepada asar. Misal contoh, satu sembahyang zuhur dengan asar ditunaikan di waktu asar. Maksudnya zuhur ni sembahyang dulu pada zuhur, selepas itu sembahyang pada asar. Tetapi zuhur dan asar ni disembahyangkan waktu asar. Maksudnya di waktu asar mengerjakan sembahyang zuhur dengan asarannya. Yang kedua, maghrib dengan isya. Maghrib dan isya ni ditunaikan di dalam waktu isya. Maksudnya, waktu maghrib tu dah payah sembahyang. Kan sembahyang sekarang waktu isya tu sembahyang tah. Itu maksudnya, maghrib tu sembahyangnya di dalam waktu isya. Dan isya di dalam waktu isya tu lah. Sembahyang jamak takdim. Tadi maksud juga sembahyang jamak takdim. Sembahyang jamak takdim ni yang pertama iaitu menghimpunkan sembahyang zuhur dengan asar dalam waktu zuhur. Dan yang kedua menghimpunkan sembahyang maghrib dengan isya di dalam waktu maghrib. Maksudnya ia dihimpunkan saja ni. Kalau pelajaran minggu lepas ia dipendekkan. Zuhur itu jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat. Ni jamak ni artinya ia masih jua 4 rakaat, tetapi hanya ia dilakukan yang dikombinkan ia di dalam waktu zuhur. Ia takdimkan sebab ia sembahyang jamak takdim. So jadinya asar dan zuhur dan asar itu dilakukan di dalam waktu zuhur, ataupun menghimpunkan sembahyang maghrib dengan isya dalam waktu maghrib. Maksudnya sembahyang dulu maghrib, lepas itu
masih di dalam waktu maghrib itu, tapi tadi terus lagi sembahyang isya. Tapi di dalam waktu maghrib. Selesai sudah sembahyang maghrib dengan isya, 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isya. Lepas satu, tapi di dalam waktu maghrib. Lepas itu boleh jalan-jalan menjadi orang musafir, jalan shopping ke, apa ni, masih meneruskan perjalanan ke dalam perjalanan itu, indih ngau. Pasal dia sudah sembahyang isya. Itu namanya jamak takdimah, diawalkan kepada maghrib. Niatnya macam mana? Iaitu usalli farda zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat dihimpunkan kepadanya asar tunai kerana Allah Ta'ala. Maksudnya di sini, ia masih sembahyang 4 rakaat, cuma ia dilakukan di dalam waktu zuhur, macam biasanya sembahyang zuhur, tapi ada ilaihil asru, diberitahunya kan, ia sembahyang majmu'an, artinya dihimpunkan, tu artinya jamak takdim, artinya tu ia tidak memakai kasar, cuma ia memakai jamak saja, artinya ia dihimpunkannya waktu tu di dalam waktu zuhur tu, bacaan selepas 4 rakaat sembahyang zuhur, teruskan lagi sembahyang fardu asar 4 rakaat, iaitu niatnya usolli fardal asri 4 rakaatin majmu'an ilaihi zuhri adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu asar 4 rakaat dihimpunkan kepadanya zuhur tunai kerana Allah Ta'ala. Maksudnya di sini, ia sembahyang zuhur sudah tadi 4 rakaat, selepas itu ia sembahyang asar, pakai niatnya ni, macam sembahyang biasa, cuma dilakukan asar itu di dalam waktu zuhur. Itu maksudnya jamak takdim. Okey. Ini contoh sembahyang fardu maghrib. Maghrib, ia sembahyang fardu maghrib 3 rakaat di waktu maghrib. Iaitu niatnya usalli fardal maghribi salasa rakaatin majmu'an ilaihil isya'u adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat dihimpunkan kepadanya isya tunai kerana Allah Ta'ala. Artinya, sembahyang fardu maghrib dulu 3 rakaat di dalam waktu maghrib. Selepas habis sembahyang maghrib, ia berdiri lagi sembahyang untuk fardu isya tetapi di dalam waktu maghrib. Iaitu niatnya usolli fardal isya'i 4 rakaatin majmu'an ilaihil maghribi adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat dihimpunkan kepadanya maghrib tunai kerana Allah Ta'ala. Okay, kalau ni sembahyang jamak takhir. Kalau tadi ia mengawalkan sembahyangnya di dalam waktu zuhur, ni kalau sembahyang zuhur dengan asar dihimpunkan kepada waktu asar pula. Maksudnya di sini ialah jamak takhir ni ia diakhirkan. Yang pertama, dihimpunkan sembahyang zuhur dengan asar di dalam waktu asar. Yang kedua, menghimpunkan maghrib dan isya di dalam waktu isya. Ia punya niat sembahyang jamak takhir ini ialah, kalau orang sembahyang zuhur dengan asar, asar kadang ia baru sembahyang. Zuhur tu ia boleh jalan. Walaupun limpas sudah jam, tapi ia berniat sudah ia akan menjamak takhir untuk sembahyang zuhur. Ia boleh melakukan sembahyang zuhurnya itu di dalam waktu asar, tapi dengan ia berniat dululah waktu zuhur itu, ia akan menjamak takhirnya sembahyang zuhurnya itu ke dalam waktu asar. Tu dikira masih sembahyang tunai lah tu. Kalau ia tidak berniat, itu bukan lagi jamak takhir tu, itu ia mengqadati. Ni kalau sembahyang jamak takhir ni, kalau sembahyang zuhur dengan asar, mesti dulu buat zuhur dulu, ikut ia punya tertibnya, zuhur dulu baru asar. Kalau ia walaupun dia jamak takhir, ia sembahyang ni di dalam waktu asar ni, kalau zuhur dengan asar mesti sembahyang di dalam waktu asar, pasal ia jamak takhir. Okay, niat sembahyang jamak takhir pada waktu zuhur itu ialah usolli fardha zuhri 4 rakaatin majmu'an ilaihil asri adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat dihimpunkan kepada asar tunai kerana Allah Ta'ala. Maksudnya di sini, selepas ia sembahyang fardu zuhur 4 rakaat di dalam waktu asar, di dalam waktu asar tu, lepas itu baru ia berdiri lagi, sembahyang lagi zuhur, sembahyang lagi asar 4 rakaat.
yaitu niatnya usolli fardal asri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil zuhru adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu asar 4 rakaat dihimpunkan kepadanya zuhur tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, ini niat sembahyang jamak takhir kalau waktu maghrib. Waktu maghrib tu ia dah sembahyang, ia berniat sudah. Ia katanya akan sembahyang jamak takhir punya maghrib ni. Kalau ia berniat sudah akan sembahyang jamak takhirnya maghrib ni, artinya ia melakukan sembahyang maghrib tu di dalam waktu isya. Niatnya ialah usolli fardal maghribi selasa rakaatin majmu'an ilaihil isya'i adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat dihimpunkan kepada isya tunai kerana Allah Ta'ala. Lepas dia sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tu, ia berdiri lagi, ia sembahyang lagi fardu isya di dalam waktu isya juga. Usalli fardal isya'i 4 rakaatin majmu'an ilaihil maghribu adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat dihimpunkan kepadanya maghrib tunai kerana Allah Ta'ala. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah akan ada cikgu sambung lagi pembelajaran minggu hadapan. Sambungan bagi sembahyang jamaah ni. Okey, cikgu sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran ini, hendaklah kita ni bersifat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kita ni special. Kalau menjadi musafir, tani boleh melaksanakan sembahyang qasar dan jamak. Berbagi memudahkan orang-orang musafir melakukan ibadat. Sungguhnya kewajipan bersolat itu adalah wajib. Jangan sekali-kali kita meninggalkan. Sebab itu orang musafir pun kena bagi special, iaitu dengan menjamak qasar, tapi indah pernah menyuruh untuk meninggalkan. Lepas sembahyang itu indah pernah. Sampai akhir tani baru tani dapat melepasi daripada sembahyang itu. Okey. Sekian saja pembelajaran kita ni pada hari ini. Semoga bermanfaat. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran